إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. جزاك الله خير. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Pagi ini kita jumpa lagi bagi menyambung bacaan buku berkenaan dengan syarah kitab Al-Usul Al-Thalathah, syarah kitab Usul Al-Thalathah, itu maknanya ma'rifatu ar-Rabb, mengenal Tuhan, mengenal agama dan mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pada muka surat 95, kalau ada kitab buku ya. Jadi masuk berkenaan dengan tajuk ar-raghbatu, ar-raghbah, yakni raghbah, minat, rasa minat. Rahbah, takut ataupun cemas, dan khusyuk. Raghbah bahasa Arab, raghbah ni maksudnya suka, gemar ataupun minat. Rahbah, takut, maknanya takut dalam keadaan arti nak menjauhkan diri dari sesuatu. Kemudian khusyuk, khusyuk ni kita faham dalam bahasa kita panggil khusyuk lah, kan? Dan dia ada dia punya huraian berkenaan dengan kalimah-kalimah atau perkataan ini. Baik, kita lihat dulu berkenaan dengan dalilur raghbah dan rahbah dan khusyuk. Ini dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Anbiya, surah Al-Anbiya ayat 90, ayat 90. Allah kata, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik. Ini pujian Allah Ta'ala kepada orang-orang yang beriman. Yusari'una fil khairat, sentiasa berusaha, bersegera untuk melakukan kebaikan. Dengar aja setiap perkara itu boleh mendatangkan pahala, maka mereka tidak tangguh-tangguh lagi lah, tak tunggu-tunggu lagi, terus usaha nak buat pahala. Macam kita ni sekarang ni, insya-Allah lah, majlis kita ni majlis buat pahala, majlis menuntut pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah telah janjikan. Dan ini maknanya kerja yang paling mulia lah, kan? Sebab apa Allah Ta'ala kata Nabi SAW, talabul ilmi faridah, menuntut ilmu itu adalah keparduan ke atas setiap orang, tak kira lah muslim, lelaki ke apa ke perempuan ke, kan? Wajib. Jadi kita sedang melaksanakan kewajipan. Tentulah kewajipan itu pahalanya lebih besar daripada yang sunat, perkara sunat, menghilangkan kejahilan ataupun maknanya tidak tahu kita tentang agama. Mereka berdoa kepada kami, yad'unana, mereka berdoa kepada kami dalam keadaan raghaban, maksud dalam keadaan mereka ni berharap, nak, minat, berkehendak, dan rahaba, dan dalam keadaan mereka tu takut, cemas. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka itu khusyuk kepada kami, orang-orang yang khusyuk kepada kami. Jadi kita lihat dulu berkenaan dengan perkataan ar-raghbah. Ar-raghbatu maknanya rasa penuh minat, berkehendak yang amat sangat, yang adalah berkeinginan untuk mendapatkan sesuatu yang ia mahbub, yang disukai ataupun yang dicintai. Jadi kita semua orang beriman, apa yang kita cinta, apa yang kita nak di sisi Allah Ta'ala, tentulah kita nak keredaan Allah, kita nak keampunan Allah, dan kita nak janji Allah Ta'ala yang besar, iaitu syurga, yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan. Syurga ni mana dalam dia penuh kenikmatan yang mana malahu min nafad, kenikmatan yang tidak akan berkesudahan, tidak akan habis, bahkan ia bertambah. Tidak seperti dalam kehidupan dunia,
kehidupan dunia ni kita mengecapi kenikmatan hanya sementara. Mungkin nikmat yang kita kecapi yang Tuhan bagi itu mungkin 10 tahun, mungkin 5 tahun, mungkin 15 tahun, mungkin 20 tahun. Selepas tu hilang dah nikmat tu daripada kita. Kan, nikmat makan, nikmat minum, nikmat sihat tubuh badan. Yang mana kita semakin hari kita semakin rasa badan kita ni dah orang kata, kalau yang ialah kanak-kanak remaja ni dia tak rasa lagi lah. Bila umur dia dah meningkat ke 50-an, 60-an, dia dah rasa longgar sana sini dah. Kan? Lutut dia pun dah longgar, naik tangga pun dah mengah-mengah. Kan? Mengah. Hap kan. Dulu kan tak ada apa. Tangga bawah tu kan mungkin 3 langkah dah sampai atas dah. Kan? Jadi begitu. Tapi sekarang mungkin kita kata nak ambil turun, nak naik tangga tu kan makan masa. Jadi maknanya begitu keadaan kita. Jadi kita raghbah ni, gemar apa yang ada di sisi Allah Ta'ala. Kita nak. Begitu juga ar-rahbah. Ar-rahbah ni juga kena ada dalam diri orang beriman lah. Dia tak boleh ada raghbah saja. Berkehendak dan minat apa yang ada di sisi Allah Ta'ala daripada segala nikmat, terutamanya nikmat akhirat yang kekal abadi. Okay? Mesti ada rahbah juga. Apa dia rahbah? Iaitu perasaan cemas, bimbang, takut kalau kan kita ni maknanya tak sempat bertaubat kepada Allah di atas dosa kesilapan ke apa kan, tak sempat nak buat baik. Ya? Cemas. Ataupun cemas tentang kita kata apa yang akan kita hadapi di alam di malam pertama, di hari pertama di alam kubur. Kan? Hari pertama alam kubur semua orang akan hadapi fitnah ini, iaitu soal munkar dan nakir tu kan. Semua akan bimbang, takut. Macam mana nak lepas ke tidak. Soalan dia ni lah, 3 soalan ni. Kan? 3 soalan ni. Ma rabbuka, ma dinuka, man hadha rajul alladhi bu'itha fikum. Kan? Kalau boleh jawab 3 soalan ni, nampak macam senang. Kan? Tapi ramai yang tak boleh jawab kot. Kan? Gitu. Jadi, dia tak boleh hafal. Dia maksud dia dengan iman kita dan amal soleh kita tadi. Dia datang dalam keadaan yang menakutkan kita kan. Fitnah hari pertama di alam kubur. Kalau lepas yang tu, yang selepasnya tu mudahlah. Kalau tak lepas yang tu, macam mana nak lepas, nak menghadapi yang seterusnya. Jadi begitu, cemas, bimbang. Mana dia kata adalah perasaan cemas yang menimbulkan keinginan, rasa ingin, berkehendak untuk melarikan diri dari yang ditakutinya. Ya, takut, kita tak nak lari. Ya. Dan ini adalah rasa takut yang disertai dengan perbuatan. Takut disertai dengan perbuatan. Contohnya kita takutkan siksa Tuhan kan. Takut siksa Allah Subhanahu Wa Taala, bimbang tentang azab kubur. Maka kita laksanakan perkara-perkara yang dijelaskan oleh Nabi SAW bahawa ia boleh mendatangkan azab kubur, siksa kubur. Maka kita berusaha untuk menjauhinya. Cuma kenapa? Kerana kita cemas dan takut. Lalu disertai dengan perbuatan kita. Kenapa kita solat? Kenapa kita berwuduk dengan sempurna? Kenapa kita solat? Kenapa kita jaga lisan kita? Kan, jaga tangan kita, telinga dan mata kita. Kenapa? Kerana kita cemas, bimbang, takut tadi tentang apa yang Tuhan janjikan terhadap orang-orang yang menyalahinya. Kan? Orang yang melampaui batas ataupun orang yang melawan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita takut. Dalam keadaan takut tu ada mari apa dia? Doa. Doa itu doa, sama ada doa permintaan ataupun doa dia panggil ibadat. Doa permintaan kita minta lah kepada Allah Ta'ala. Doa ibadat ni secara ringkasnya pada solat, puasa kita, zakat, haji kita, segala kebaikan amalan soleh kita. Di situ dalam tu ada doa, tersirat doa. Bila kita solat, malah kita nak. Bila kita solat, kenapa kita solat? Kerana kita nak apa? Nak kebaikan. Itu. Jadi insyaAllah nanti kita akan ceritakan tentang perbezaan di antara doa permintaan dan doa ibadat, insyaAllah. Dan sebagian diringkaskan daripada Majmu' Fatawa juga dalam kitab Syekh kitab Majmu' Fatawa Ibn Taymiyah rahimahullah, dan juga kitab Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kenangan beza doa permintaan dan doa ibadat. Padahal dua-dua doa itu adalah ibadah, dan salingnya, dan kedua-duanya saling maknanya bertaut antara satu sama lain, antara dua perkara, doa permintaan dan doa ibadat. Dia tak akan berpisah. Faham gitu? Baik,
Kemudian dia kata khusyuk pula. Khusyuk. Jadi kita tengok, oh khusyuknya kan, khusyuknya tengok dia. Maknanya khusyuk dalam keadaan dia buat satu perkara dia tak sedar yang lain dah. Apa yang berlaku kiri kanan dia tak tahu dah. Maksud dia nak dia ada fokus apa yang dia sedang buat. Jadi dia kata sini khusyuk ya. Ya. Maknanya ialah benda tu kan, semua orang menghadapi benda tu, kita kan, kecuali Nabi yang salam lah. Dia akan bagi benda tu. Cumanya peratusnya dia tak samalah. Kan, dia akan jadi kadang-kadang jadi 90%. Nak jadi 100% tu taklah kot. Kan, dia akan jadi 80, 90, 70, 60, 50, 5%, 1%. Kan? 0.1%. Kan? Ini Allahu Akbar tu dia tak sedar. Assalamualaikum warahmatullahi. Habislah. Kan? Mana dia masa dia sembahyang tu dia pergi mana? Dia pergi apa nama Econsave ke, dia pergi mana mall mana-mana ke kan? Balik kampung ke. Kan? InsyaAllah tips dia macam ni. Kita sembahyang, kita baca, kita faham apa yang kita baca. Kita faham apa yang kita baca. Ataupun dalam solat kita ingatkan bila Allah sebut tentang apa nama akhirat, syurga, kita bayangkan bahawa kita nak sangat-sangat kurniaan Allah Ta'ala kepada kita, iaitu syurga. Ataupun bayangkan kematian, mati kan, mati kita dalam mati kubur macam mana kan. Tapi yang paling penting kita faham apa yang kita baca, kita menghayatilah. Sebab tu dia orang buat kelas tadabbur Al-Quran. Tadabbur Al-Quran maknanya baca ayat, kita nak menghayati ayat Quran tu. Bila kita baca dalam sembahyang kan, kita menghayatinya, kita faham. Kalau tak faham macam mana nak menghayati? Dia kena faham dululah. Faham. Semalam tengok dalam YouTube apa dia buat hantar kan, dalam apa nama, budak kecil umur dalam 10 tahun kan, tafsir Quran. Dia menangis sebab apa? Sebab dia faham makna. Dia baca Quran, dia faham makna cerita tentang hari kiamat, kehancuran alam semua. Menangis dia. Budak lah, dia faham. Masya Allah, Allah bagi dekat dia. Dia boleh faham, belajar faham mungkin cepat kan. Kita ni masing-masing lah. Begitu. Jadi khusyuk ni pada, khusyuk ni adalah tunduk dan merendah terhadap kebesaran Allah. Sebab tu orang solat bila dia menangis, kenapa dia solat dia menangis? Kan kalau dengan Imam Masjidil Haram kan, dia solat-solat, dia baca dalam solat tarawih tu, dia cerita tentang neraka, tentang apa tadi kan, tentang azab kan, dia menangis. Dia menangis sebab dia faham makna. Sebab tu kita kena faham makna. Kita juga kena faham makna apa yang kita baca daripada Al-Quran tadi. Sebab Al-Quran tu dia, kita baca dia, mana dia berkhitab, dia berbicara dengan kita lah. Dia melarang kita, dia menyuruh kita, dia menceritakan kepada kita. Dalam Quran ada apa? Ada larangan, ada suruhan, ada cerita. Ya? Jadi bila kita baca Quran, dia nak bagi tahu kita. Jadi bila kita baca Quran, kita tak faham apa yang dia yang Quran nak bagi tahu kita, maknanya kan tak, matlamat tak sampai lah. Pahala dapat, tapi matlamat utamanya adalah untuk beramal dengan Al-Quran. Sebab tu kita kena usaha. Sebab tu Imam Syafi'i rahimahullah kata apa? Belajar bahasa Arab wajib. Wajib belajar bahasa Arab supaya kita faham apa yang kita baca. Kan susah lah kan, dialah tak apalah, susah dapat pahala banyak lagi kan, lagi susah lagi dapat pahala. Kita berusaha. Bila kita mati, Tuhan tak tanya dah, sebab kamu tak faham bahasa Arab lagi sampai mati. Tuhan tak tanya yang tu. Jadi Tuhan tanya, kamu dah hadir kelas, ada belajar belum, dah usaha belum? Ya setakat mana kita usaha kan, insya-Allah lah begitu. Tapi takat ana hantar bukan tak faham kot. Ana anta antum. Ya. Jadi begitu. Sebab tu para sahabat radhiyallahu anhum, mereka 10 ayat daripada apa yang mereka baca atau hafal, mereka menghayatinya. Kan? Habis 10 ayat baru dia usaha untuk hafal pula yang seterusnya. Ini dia hafal, dia pergi kepada tadabbur, faham dulu kan. Sebab tu mereka generasi yang maknanya kita kata yang berkaliber, generasi yang sangat gagah, sangat kuat iman mereka. Sebab mereka ni telah menghayatinya.
memahami dan menghayati. Kalau faham tak hayati, tak cukup juga. Dia kena faham dan tadabbur. Faham, mentadabbur ni cerita, ingat tentang contoh bila Allah cerita tentang sifat-sifat dia, kan, menghayati macam mana sifat Allah Ta'ala yang maha pengampun, maha pemurah, kan. Itu mana kembali kepada hadis-hadis yang kita dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu membantu. Jadi khusyuk adalah tunduk dan merendah terhadap kebesaran Allah, ya, dengan berserah diri sepenuhnya terhadap keputusannya, atau khusyuk, baik yang terjadi di alam semesta, kan, maknanya berlaku di alam ini, kan, perubahan, apa nama, perubahan kita panggil bentuk alam ataupun keadaan alam ni, pergi kepada kehancuran, kebinasaan ke apa, ke berlaku banjir ke apa, berlaku apa sajalah di alam ni, kan, kebakaran ke apa ke, la qadarullah. Kemudian ini mana yang berlaku di alam semesta. Adapun dalam atau bersumber daripada syarak, jadi apa yang Allah cerita dalam Quran tentang akan datang, mana di alam akhirat, apa yang akan didapati oleh orang-orang yang beriman, ataupun di dunia ni apa yang telah didapati oleh orang-orang yang menentang Allah Ta'ala. Contohnya kaum-kaum yang sebelum kita, kan, kaum Fir'aun, kaum Samud, kaum Ad, kaum Saleh, kaum Nabi Lut, kan, alaihimussalatu wassalam. Jadi maknanya apa yang telah menimpa mereka. Jadi bila kita baca, kita dengar cerita-cerita, kan, yang terdahulu daripada umat, tentang rasa khusyuk dan takut, kan, takut terhadap Allah Ta'ala, takut ni kita kenal pula macam mana ditimpa oleh kaum yang sebelum kita. Contohnya perbuatan maksiat kaum-kaum yang terdahulu di zaman kita dilakukan oleh manusia juga, kan, takut, bimbang. Bahkan zaman kita ni kejahatan semua kaum mereka ada, kan, kejahatan semua kaum ada di generasi kita tadi. Kalau Allah nak siksa kita mudah, ya, dengan sebab semua kejahatan maksiat yang dilakukan di umat ini, umat sekarang ni, ya, tak kira kalau orang kafir ke siapa ke, memanglah yang kena pun orang kafir pun, orang beriman, kan, dia tak kena daripada kalangan umat para nabi dulu yang kafir. Tapi kita yang duduk celah-celah orang kafir ni, kita kalau ada para nabi, dia pun boleh beritahu kita, lari malam, kan, macam Nabi Lut alaihissalam, dia beritahu kaum dia lari malam ni, kan. Nabi Nuh alaihissalam beritahu kaum yang beriman, berapa orang ya naik kapal. Kita ni siapa nak beritahu, kan, datang tsunami semua kena. Adakah Allah zalim pada hamba yang beriman? Tak, kan. Jadi maknanya dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, kata Nabi SAW, yaghzu jayshunil ka'bata, akan menyeranglah satu tentera, akan datang satu tentera akan menyerang Kaabah. Dah berlaku belum berlaku, kan, hatta idza kanu bi baida'a min al-ardi, Nabi sallam, sehingga mereka sampai di satu kawasan lapang di bumi tadi, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, ya, maknanya akan dibenamkan daripada awal sampai yang terakhir. Thumma yub'atsuna ala niyyatihim, kemudian mereka akan dibangkitkan mengikut niat masing-masing di akhirat nantilah, kan. Jadi Aisyah radhiyallahu anha, dia tanya, ya Rasulullah, kan, takkan semua sekali tenggelam, padahal di jalan itu ada orang yang nak pergi berniaga, orang yang ada urusan masing-masing yang bukan daripada tentera tersebut, tapi mereka lalu jalan tu juga. Nabi kata, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, semuanya terbenam ke dalam bumi, ditelan oleh bumi, semuanya akan ditelan oleh bumi. Tak kira lah orang baik ke orang tak baik ke, lalu jalan tu ke apa ke, dari situ semua kena. Macam tsunami apa, tsunami hari tu tahun 2000 berapa tu, kan, semua kena. Orang baik ke tak baik ke, ahli masjid tak ahli masjid ke, kena, mati. Kemudian mereka akan dibangkitkan mengikut niat masing-masing lah. Jadi dibangkit ikut niat. Jadi itulah keadaan dia. Kemudian baik yang terjadi di alam semesta atau bersumber daripada hukum, daripada syarak adalah penjelasan daripada Al-Quran ataupun hadis. Jadi bila kita dengar, khusyuk. Kita lihat keadaan alam ni, kan, tengok kepada gunung ganang, tengok kepada kebesaran Tuhan, ciptakan macam mana Tuhan ciptakan diri kita ni, kan. Tengok pula semut yang melata tadi, kan, macam mana Tuhan cipta semut tadi. Lalu dia mendatangkan rasa khusyuk, ya. Jadi maknanya khusyuk tadi, kan ada hadis yang Nabi sebut, sab'atu yuzilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh, 7
ada 7 golongan yang Allah Taala selamatkan mereka, teduhkan mereka pada hari akhirat dengan hari yang tidak ada teduhan melainkan teduhan Allah Taala kan. Jadi antara dia mereka yang apabila dia berfikir tentang kebesaran Allah Taala, berfikir tentang kebesaran Allah Taala, fafadat ainahu wa rajulun dzakara Allah khalian fafadat ainahu, seorang lelaki masuklah perempuan pun bab taglib, sebut lelaki memang perempuan sekali lah. Bila sebut perempuan hanya untuk perempuan, lelaki tak masuklah. Jadi maka mengalirlah air matanya. Kenapa? Kerana kekhusyukan tadi tengok kepada alam semesta. Dia tengok kepada alam semesta, tengok kebesaran Tuhan. Macam mana Tuhan ciptakan gunung ni, macam mana Tuhan ciptakan haiwan yang besar ni, yang daripada sebesar-besarnya sampai kepada yang sekecil-kecilnya. Kan semut yang sangat kecil tadi kan. Ada makhluk yang kita nak tengok, kenapa kita tengok apa? Kanta ataupun guna mikroskop. Macam virus COVID-19 ni kan. Kita tak nampak dia, sebab tu kita tak kisah sangat. Tak nampak dia, tentu kena, na'udzubillah wal'iyadzubillah. Kan? Nasallallahu al-afiyah. Jadi bila orang dah kena tu, dia tahu keadaan, virus ni. Kan? Walaupun kita tak nampak dia, macam mana kita nak tangan-tangankan dia? Kalau makhluk yang kita menampak, kita boleh tangan-tangankan dia. Yang jahat kan? Kita tembak ke, kita kurung ke apa ke. Ini makhluk yang kita tak nampak. Tentu kena orang tu, kena orang ni. Semalam berapa kes? 150. Dia tak mau nak turun lagi. Turun sikit naik sebab orang dah berasa aman dah. Bila turun sikit orang dah ni boleh aman ni, okey lah, naik balik. Je itulah keadaan dia. Tak tahulah sampai bila, kita tak tahu benda ni sampai bila. Benda gaib. Mana boleh ramal ini dalam, tak. Mana kita hanya itulah menghadapinya mengikut cara yang telah ditetapkan oleh syariat dalam keadaan darurat lah. Yang dipanggil darurat tak habis lagi lah maknanya kan, sehingga selesai perkara tu. Kita tak tahu bila nak selesai dah, ataupun dia akan berterusan bersama dengan kita kena hidup dengan dia sekali, tak tahu kan tak tahu, wallahu alam. Jadi begitu, tengok tadi. Dan saya sebut tadi apa yang disebut tadi ada berkenaan dengan bersumber daripada syarak, apa yang kita baca daripada Al-Quran kan, cerita-cerita Allah Ta'ala kan, gitu. Itu mendatangkan khusyuk ni satu benda yang amat penting. Dan dalam solat wajib khusyuk. Dalam solat wajib khusyuk. Tak khusyuk tak sah solat. Kan? Bila orang tak khusyuk tu dalam solat dia buat macam-macam. Kan? Jadi khusyuk ni maknanya kita solat Allahu Akbar tu maknanya tawajuh diri jiwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun tak dinafikan bahawa kita ni akan melayang-layang juga, kan? Melayang-layang juga fikiran kita. Tapi maknanya jangan tak khusyuk terus lah. Bila tak khusyuk terus tak nak solat, tak sah solat lah. Kan? Sebab dia solat dia tak tahu apa dia buat. Macam tidur lah, orang tak sedar apa yang dia buat dalam solat tadi kan. Tak sah solat dah. Tiba-tiba dengar imam Assalamualaikum warahmatullahi. Solat ni ya Allah kan? Mana ada khusyuk 0.01%. Sah lah solat tu. Tapi itu dia lah kan. Rugi lah. Jadi nak kena usaha. Sebab tu Nabi SAW dia berdoa dan dia ajar kita berdoa untuk khusyuk. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha', kan? Wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung dengan Engkau. Allahumma inni a'udzubika min qalbin min ilmin, daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Minta berlindung jauh daripada ilmu yang tidak bermanfaat ni, buang masa. Wa min qalbin la yakhsha', dan daripada hati yang tidak khusyuk. Bisa berlindung khusyuk dalam beribadat. Hatta dalam belajar pun kita tak khusyuk. Bila tak khusyuk tak tahulah apa yang ustaz cakap. Hatta dalam baca buku, dalam kita ulang kaji pun kalau tak khusyuk, tak boleh. Dia nak baca buku ni, nak dapatkan maklumat dalam buku ni, kita kena khusyuk. Tapi kalau ada kacau bilau dalam kepala kita, kan, ada gangguan-gangguan sampingan ke, gangguan-gangguan dalaman ke, tak boleh nak masuk. Aku baca dah tak masuk dah, kita baca dah tak masuk, kan? Ambil kapak belah kepala aku. Jadi mana kena ada khusyuk tadi, nak menjiwai apa yang kita baca, apa yang kita dengar. Itulah khusyuk dipanggil. Menjiwai sesuatu tadi.
Lah istilah bahasa kita macam itulah. Kan? Itu dia mana dia datangkan khusyuk. Dia wajib dalam solat ni wajib. Dalam apa saja pun kita nak buat kerja kita kena ada fokus. Khusyuk ni fokus lah. Fokus. Fokus tu khusyuk lah. Concentrate kan. Buat kerja tadi. Macam orang masak lah masak. Kan? Dia tak fokus apa dia masak. Orang tanya masak apa? Tak tahu masak apa. Campak-campak je. Campak-campak. Apa yang aku campak? Tak tahu campak apa. Tak boleh. Begitu. Dia orang yang cakap macam tu dia tak dapat pahala dah. Ada campak je panjang tu dia. Iyalah. Baik, yang keempat, dalam ayat yang mulia itu Allah menyebutkan dalam ayat di atas tadi kan. Allah menyebutkan hamba-hambanya yang terpilih. Itu orang-orang yang beriman yang khusyuk tadi. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam membuat kebaikan. Jadi maknanya yang pertamanya golongan para sahabat lah. Golongan sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Mereka ni memang orang-orang yang sentiasa bersegera untuk melakukan apa saja kebaikan. Sebut je kebaikan dia pun tak tanya, ya Rasulullah, sunat ke wajib? Sahabat-sahabat tak ada istilah tanya, tak ada soalan tu kepada Nabi SAW. Dia tak tanya, ya Rasulullah, yang ni wajib ke yang ni sunat? Dia pun dengar kata anjuran, terus buat. Jadi dia pun faham benda tu wajib. Pasal apa? Pahala lebih besar daripada yang sunat. Maka tidak ada wajib yang mereka tinggalkan. Dan sunat mereka sentiasa berlumba-lumba melakukannya. Sebab tu dalam hadis orang fuqara, orang miskin, ahlu sufah apa semua tadi, dia mengadu kat Nabi SAW bahawa kan orang kaya ni ambil pahala banyak daripada mereka. Orang-orang yang berharta kan lebih banyak pahala daripada orang yang tidak berharta. Kan Nabi kata, sahabat kata, Rasulullah zahaba ahli dusur bil wujur. Kan? Maknanya orang-orang kaya bawa pahala habis semua. Mereka solat macam kami solat juga. Kami solat macam mereka solat juga, puasa macam mereka juga, berjihad macam mereka juga. Tapi mereka bersedekah daripada harta mereka yang lebih, kami tak boleh nak sedekah. Mengadu sahabat-sahabat tadi kerana apa? Kerana mereka nak buat kebaikan, nak bagi berlumba-lumba. Mereka sentiasa berlumba-lumba dalam melakukan kebaikan. Tapi hak ni mereka tak boleh berlumba. Tak boleh nak berlumba. Pasal apa? Nak berlumba macam mana? Nak berlumba dalam bersedekah. Tak boleh sedekah. Ya kan? Kalau macam solat duha tadi yang Nabi sebut, apa nama 360 sendi kita tu kan, kalau kita buat 2 rakaat dikira pahala sedekah untuk 360 sendi kita. Dia pun membuat juga. Mari kat masa untuk bersedekah dengan harta benda, dia pun tak ada apa. Tak ada apa nak bagi. Pakaian pun tak cukup. Maka tutup bagiannya dia antara lutut dengan pusat dan lutut je. Tak cukup pakaian. Dahsyat di awal Islam kan. Jadi Nabi SAW ajarlah cara nak bagi pahala banyak. Nak challenge orang kaya tadi, kalau buat ni sama pahala dengan mereka bersedekah. Apa dia? Dan zikir sebab solat tu lah, tasbih, tahmid dan takbir tu kan, 33 tu. Kamu akan mendahului orang yang kamu akan dapat mengejar orang yang mendahului kamu dalam pahala. Jadi mereka pun baliklah, buatlah. Lepas tu orang kaya tahu, orang kaya buat juga. Mari mengadu pula. Mengadu kat Nabi SAW. Jadi Nabi kata tak kena apa-apa dah. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Demikian itu kelebihan kurniaan Allah Ta'ala yang Allah beri kepada siapa yang dia kehendaki. Nabi kita tak boleh apa-apa dah. Jadi begitu kelebihan kan. Jadi para sahabat mereka sentiasa bersegera, berlumba-lumba bersegera untuk melakukan apa saja kebaikan. Benda pahala ni kan, benda baik ni semua pahala. Cuba nak buat. Begitu. Jadi Allah puji dia apa? Kan? Di para sahabat itu maknanya manusia yang berada di puncak kebaikan lah. Generasi yang berada di puncak kebaikan daripada segala generasi yang ada. Jadi mereka sentiasa bersegera untuk melakukan segala kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dalam keadaan mereka tu nak, berminat sangat. Mereka doa minta dalam keadaan mereka tu nak sangat, dan dalam keadaan mereka juga cemas, takut, bimbang. Kan? Takut kalau tak dapat. Nah, macam kita lah, kita buat sembahyang, kita buat mengapi gelas ni, kita nak apa? Kita nak masuk syurga Tuhan, nak pahala tadi kan. Jadi kita kena bimbang juga, kalau pergi tak dapat pahala macam mana. Jadi tak dapat pahala ni dengan sebab adalah anasir-anasir yang merosakkan pahala. Contohnya riak ke apa kan. Itu yang merosakkan pahala. Jadi kita berlindung juga dengan Allah Ta'ala daripada penyakit-penyakit yang
yang kita kata seperti riak itulah. Baik. Jadi Allah menyebutkan hamba-hambanya yang terpilih, mereka itu berdoa kepada Allah dengan perasaan harap dan cemas, disertai perasaan khusyuk. Inilah perasaan khusyuk ni adalah perasaan jiwa. Dia dapat menjiwai apa yang dia buat tu, khusyuk lah tu. Ataupun dia sedang menjiwainya amalan tersebut, khusyuk lah tu. Tapi khusyuk tu dia boleh hilang, dia boleh pergi kan, tarik balik, pergi tarik balik. Kita dalam solat kan, Allahu Akbar, imam baca, lepas tu baca Fatihah, kita dengar lah, lepas tu surah lagi hilang lah. Imam baca surah apa rakaat pertama tadi ya, imam baca surah apa rakaat kedua tadi ya, itu masalah kekhusyukan tadi hilang, dia mari gangguan tadi. Baik. Doa dalam ayat ini mencakup doa permohonan dan doa ibadah. Di sini saya nak berhenti sekejap, nak fokus sekejap berkenaan dengan doa permohonan dan doa ibadat. Doa minta dan doa ibadah. Macam mana doa minta? Doa ni memang minta kan? Doa minta. Jadi doa ibadah, doa minta ni. Baik, sini ada sedikit ringkasan daripada kitab dalam kitab Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Dia ringkaskan tentang perkataan doa ni. Doa ada dua makna lah. Bila sebut doa, dia menunjukkan atas dua makna. Yang pertamanya doa permintaan. Doa permintaan, iaitu meminta apa yang dapat memberi manfaat ataupun menolak apa yang boleh. Doa minta dijauhkan perkara yang mendatangkan mudarat. Yakni dia berdoa minta kepada Allah Ta'ala supaya Allah berikan kepada dia yang segala perkara yang bermanfaat dunia dan akhirat, dan berdoa minta kepada Allah Ta'ala supaya dijauhkan daripada dia segala perkara yang memudaratkan sama ada di dunia ataupun di akhirat. Seperti mana? Doa minta kepada doa minta ampun, doa bil maghfirah, Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Dan doa minta rahmat, Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Dan doa minta hidayah, petunjuk, taufik. Ya, Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya, doa minta petunjuk dan taufik. Dan doa minta berjaya dengan mendapatkan syurga, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya, Allahumma inna nas'aluka jannatal firdaus. Ya. Kemudian doa minta jauh daripada neraka, wa najjina minan nar. Ya, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Minta Allah Ta'ala jauhkan kita daripada neraka. Kemudian minta juga supaya Allah berikan kepada dia segala kebaikan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ini doa at-talab, doa al-mas'alah, doa minta. Masalah ni bahasa Arabnya permintaan. Bahasa Arab masalah ni permintaan. Masalah diambil dari perkataan sa'ala yas'alu. Satu lagi makna masalah ni apa dia? Makna dia pertanyaan atau permasalahan. Kan? Gitu, perkara. Tapi kalau kita masalah bahasa kita ni problem lah. Kan? Betul. Problem. Kemudian yang keduanya doa al-ibadah. Ni. Apa yang dimaksudkan dengan doa ibadat? Maksud dia kata bahawa seseorang itu beribadat kepada Allah Ta'ala dengan apa saja jenis ibadat. Jenis ibadat, sama ada ibadat hati ataupun ibadat badan. Ibadat badan ni kita duduk dalam majlis ni, ibadat badan lah, duduk dalam majlis ilmu, duduk 1 jam 2 jam, dengar, tangan gerak tulis, kan, mulut tanya soalan. Ni jenis ibadat badan. Solat, kan, rukuk, sujud apa semua, ini ibadat badan. Kan, tolong orang. Dan kalau ibadat hati ni apa dia? Lah hati ni apa rasa apa? Yakin. Kan? Apa nama? Mahabbah, cinta, takut, tawakal, harap, ni ibadat hati. Ya. Ataupun ibadat harta. Ibadat harta ni apa dia? Contohnya buat haji, zakat, sedekah kan. Pergi haji kita guna apa dah? Harta, tenaga dan
Apa lagi? Harta dan tenaga. Kalau sedekah harta saja. Semayang tenaga saja. Puasa tenaga saja. Haji tenaga dan harta. Kena ada dua-dua. Kalau tak ada satu daripada dua ni tak boleh buat haji. Contohnya duit banyak. Duit berkepuk-kepuk. Kan? Sampai tak boleh nak kira duit dah banyak sangat. Boleh pergi haji. Tapi dia sakit. Tak sihat. Ataupun kalau perempuannya dia tak ada mahram. Tak ada mahram, maka tak jadi wajib. Ke atas dia dah rukun Islam yang kelima tadi. Sebab tu Nabi kata liman istata'a ilaihi sabila. Bagi siapa yang mampu untuk melakukannya. Ini ibadat harta dan badan. Baik, seterusnya dia kata ibadat hati, badan ataupun harta. Kal khaufi minallah. Ini qalbiyah. Ini ibadat hati. Ini dipanggil doa ibadat. Dia takut kepada Allah Ta'ala tu, mana ibadat lah tu, mana doa lah tu. Dalam keadaan, maksud yang tersiratnya adalah doa, permintaan. Ataupun perasaan cinta kepada Allah Ta'ala tadi, dengan melakukan apa yang Allah Ta'ala suruh dengan rasa penuh cinta. Kemudian mengharapkan kepada Allah Ta'ala, kemudian berserah diri ke atasnya. Solat, puasa, haji, baca Quran, tasbih, zikir, zakat, sedekah, jihad di jalan Allah, berdakwah, mengajak ke jalan Allah, menyuruh yang baik, melarang daripada kemungkaran, dan seterusnya. Kesemua perkara ini, kan, dipanggil sebagai ibadat. Dan ibadat-ibadat ni adalah orang yang beribadat dengan ibadat-ibadat ni, dia adalah orang yang menyeru Allah Ta'ala. Dia adalah orang yang da'in, berdoa, menyeru, meminta kepada Allah. Dia panggil doa al-ibadah. Doa ni dia umum lah. Apa saja jenis ibadat dia adalah doa. Apa saja ibadat dia adalah doa. Boleh faham tak? Tak faham? Tanya. Minta ulang. Kita ulang lah. Kan? Kalau tak faham lepas tu diam payah rugi. Tak rugi lah. Tak rugi, pahala dapat insya-Allah. Tak apa, kita ulang 2-3 kali. Betul tak masalah. Mengaji bukan nak pergi cepat habis. Mengaji bukan nak pergi cepat khatam. Bagi faham. Boleh faham tak? Doa ibadat dengan doa ibadah dengan doa masalah. Doa masalah ni doa minta. Asal makna doa ni minta juga. Bila nama doa ni minta. Tapi sembahyang ni macam kita sedekah. Sedekah kan kita minta, kita bagi duit ke orang. Dalam tu maknanya kita yang tersiratnya kita sedang minta pada Allah Ta'ala. Pasal apa kita sedekah? Pasal apa? Mohon. Pasal kita nak daripada Allah Ta'ala. Janji Tuhan. Kan? Janji Tuhan, janji kebaikan ni al-wa'du, janji kebaikan, janji pahala, as-sawab, balasan kebaikan daripada Allah Ta'ala. Mana boleh orang dia bagi sesuatu, dia kata kita bagi tak boleh mengharap ni pada Tuhan, tak boleh harap. Sombong lah. Sebab tu Allah kata innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang sombong daripada beribadat padaku, kalau dia rasa malu sebab dia kata aku nak minta pada Allah, aku banyak buat dosa, aku malu kepada Allah. mana dia telah menyamakan Allah dengan makhluk, wal a'yadzubillah. Dia samakan Allah dengan makhluk lah tu, mana musyabbih tadi. Ya kan? Mana boleh kita anggap Allah sama dengan makhluk? Kalau dengan makhluk boleh lah. Kita duk kutuk dia, lepas tu satu hari pinjam RM10. Ya kan? RM1 pun kita segan nak minta. Tapi kalau orang minta saya lah, saya. Ya. Saya rasa nak, kadang-kadang rasa malu tu ada tak Ustaz? Rasa malu ya Allah, ya Allah Ta'ala dah bagi. Tak boleh ada perasaan tu. Perasaan maknanya kita berasa malu nak minta pada Allah Ta'ala ni, Allah tak suka. Allah tak suka perasaan kita malu. Sebab apa? Sebab Allah ni suruh kita minta. Allah kata ud'uni, minta ke aku, astajib lakum. Mula-mula Tuhan kata minta ke aku akan perkenankan permintaan kamu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang yang sombong lebih minta pada Allah Ta'ala. Okay. Ya. Mana kita betul, kita kena minta sentiasa, hatta kita ni kena ajar minta ke Allah Ta'ala. Kita minta semua benda ke Allah Ta'ala. Ya Allah, hari ni aku nak makan nasi, ya Allah. Bukakan jalan aku untuk boleh makan nasi yang sedap sikit ke apa. Mana kita sentiasa ajar diri kita untuk bergantung, harap, minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita dah rasa cukup. Ya.
Tak boleh kita rasa cukup daripada Allah Ta'ala. Sebab tu maknanya bila ada rasa cukup ni kan, Cukup tu tak rasa malu. Malu lah sebab kalau orang bagi itu dengan hamba tak, dengan hamba memang kita malu dengan sama kita. Tapi dengan Allah Ta'ala ni, Allah pemberian dia yang tak terhingga. Kan Allah Ta'ala menghamparkan tangannya kan, nak bagi rezeki siang dan malam. Allah bagi rezeki siang dan malam kepada hamba-hambanya. Hamba buat jahat, buat dosa macam mana pun, fitnah Tuhan. Dia bukan tidak fitnah manusia, dia fitnah Allah Ta'ala. Dia berkata Allah ada anak. Cuba Allah bagi mereka kesihatan, rezeki yang cukup, makan. Negara pula jadi negara yang kuat, polis dunia Amerika. Tapi dia berkufur kepada Allah Ta'ala tadi, dengan mengatakan Tuhan ini ada anak. Ta'ala Allahu amma yaqulun uluwan kabira. Baik, boleh insya-Allah. Apa saja ibadat yang kita buat, tak kiralah, maka dalamnya tu ada doa. Sembahyang ke, puasa ke, apa semua dalam tu ada doa. Sebab apa maknanya? Sebab apa kita buat ibadat tersebut? Kerana kita nak daripada Allah Ta'ala ganjaran dan pahala tadi. Sebagai ulama kata kita beribadat mesti ikhlas, tak boleh ada perasaan-perasaan tu. Jadi pendapat ni pendapat yang tertolak lah. Pendapat yang tertolak. Sebab Allah Ta'ala ni dia suka kita minta, dia tak suka kita tak minta. Ya. Sebab tu ada satu nasihat daripada seorang kepada anak dia. Dia kata, bunayya, bunayya ibn Adam yaghdabu in sa'altahu wallahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Hei anakku, anak-anak Adam ni, manusia ni marah kalau kamu minta. Kalau kamu minta dekat mereka marah ataupun tak suka lah. Sekali tak apa lagi, 2 kali tak apa, 3 kali mungkin mesej tu tak angkat, tak baca dah. WhatsApp pun tak baca dah. Handphone pun tak angkat dah. Dia tak suka. Orang ni tak suka kita minta-minta, tapi kalau dia bagi tak apa. Dia lebih suka bagi dengan rela hati daripada dia diminta-minta kan. Orang manusia ni fitrah dia macam tu. Kan? Jadi kecuali Nabi kita lah sallallahu alaihi wasallam, maknanya Nabi ni bila tak pernah Nabi kata tidak kalau diminta. Tak pernah Nabi kata la. Nabi akan usaha untuk dapatkan juga apa yang diperlukan oleh sahabat-sahabat dia kan. Mari minta makanan ke apa ke yang mampu Nabi mampu bagilah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Tuhan ni dia marah kalau kita tak minta kepada. Allah marah, murka kalau kita tak meminta orang. Jadi maksud minta ni sama ada minta dengan lisan hal, lisanul maqal kita, ataupun minta dengan lisanul hal. Lisan maqal ni perkataan kita dalam minta dengan lidah kita apa semua, kan? Lisan hal dalam keadaan apa yang kita buat tadi, ibadat-ibadat yang kita buat tadi semuanya mengharapkan pahala ganjaran daripada Allah Ta'ala. Minta lah tu maksudnya. Itu dipanggil doa al-ibadah. Ya. Saya selalu minta doa ni, boleh minta Allah tunjukkan dan bimbingkan kita di jalan yang benar dan lurus, Ustaz? Oh, sangat boleh lah. Itu yang sepatutnya. Minta Allah Ta'ala sentiasa bimbing kita, bagi taufik kepada kita kepada jalan yang lurus. Sebab tu Allah Ta'ala dorongkan kita nak duduk dalam majlis ni. Ya, silakan. Doa kita makbul. Jadi kita kena sentiasa minta kan, doa at-taufiq. Doa taufiq. Ya, bila Allah Ta'ala suruh kita berdoa, dia akan beri taufik kepada kita, yakni dorongan. Dia panggil petunjuk dorongan untuk kita buat kebaikan. Pergi ke majlis ilmu, mendengar, tak faham tanya, kemudian dah dapat kita amalkan. Itu maknanya kurniaan Tuhan lah. Dia dah makbul doa kita. Gitu. Baik, doalah, jangan tinggal dah dapat pun kita doakan. Doa teruslah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afa wal ghina. Dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu doalah. Allah berilah kepada kami petunjuk, taufik, dorongan kepada kebaikan. Jauhkanlah kami daripada segala kemungkaran, maksiat, dan jauhkanlah kami daripada kesyirikan, sama ada yang kami sedar ataupun yang kami tak sedar. Macam istighfar itu doa juga Ustaz. Istighfar doa. Istighfar ni mana, apa makna istighfar? Astaghfiru. Apa makna astaghfiru? Yani saya minta ampun. Astaghfiru Allah. Saya minta ampun kepada Allah. Minta astaghfir. Doa. Ya. Astaghfiru Allah. Jadi jangan baca astaghfirullah.
Kan? Lagi astaghfirullah, astaghfirullah. Jadi saya nak sebut perkataan supaya nak bagi tahu makna dia. Dia ambil perkataan ghafara, ampun. Jadi alif sinta tu maknanya minta. Jadi saya mintalah. Astaghfirullah, saya minta ampun kepada Allah. Itu makna dia. Baik, kemudian kata sini lagi setiap perkara yang disebut dalam Al-Quran, dalam Quran yang berbentuk doa ataupun larangan daripada berdoa menyeru, menyeru selain Allah, dan pujian terhadap orang-orang berdakwah yang berdoa kepada Allah Taala, itu termasuk dalam doa al-mas'alah dan doa al-ibadah. Kan? Doa seruan dalam Quran disebut tadi kan, itu termasuk dengan doa permintaan dan doa ibadah. Boleh faham tadi ya? Doa ibadat dia apa? Boleh tak? Tak boleh ulang lagi sekali lah. Doa ibadat ni apa dah? Doa ibadat ni semua yang kita buat daripada ibadah, dalam tu terkandung doa. Kan? Semua yang kita buat dalam ibadah. Bila sebut ibadah ni, apa makna ibadat? Adik-adik ni, kamu ada beribadat ni apa? Ibadat tu apa? Kita, ibadat tu sembahyang, puasa, zakat. Kita sebut macam ni, menyeluruh. Ibadat tu semua benda yang Tuhan suka, kan? Semua benda yang Tuhan suka daripada perkataan, perbuatan, kan? Sama ada perbuatan zahir ataupun perbuatan batin. Senang lah ibadat tu. Kita boleh tanya juga, kan? Kita ulang kaji. Ibadat memang apa ya ibadat ni? Boleh buat soalan ke apa kan? Teka ke? Begitu. Baik, ini cerita dia. Dan di antara dua doa ni, satu daripadanya lebih zahir, nampak zahir lah, itu doa masalah lah. Doa masalah itu doa yang zahir yang kita minta kan. Sebab itu kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, dia kata apa berkenaan dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 55 ayat 56 dalam tafsiran surat tu, rahimakallah. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ud'u tadarruan wa khufyah. Ud'u, apa makna ud'u? Berdoalah kamu semua, serulah kamu semua serulah. Terjemah kita ni serulah atau mohonlah, mintalah. Rabbakum, kepada Tuhan kamu, tadarruan dalam merendahkan diri, sama ada sudut suara kita ke, perasaan kita ke. Perasaan yang paling utama lah, merendahkan diri kita terhadap Allah Ta'ala, bahawa kita ni hamba yang sangat lemah. Bila nama hamba ni, dia berhajat kepada Tuhan sentiasa. Sekelip mata pun dia tak boleh lari hajat dia daripada Tuhan, daripada Allah Ta'ala tadi. Sebab tu Allah Ta'ala namakan Nabi dia, gelar Nabi dia Islam sebagai hamba, kan? Abdina, subhanalladzi asra bi'abdina lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah, kan? Jadi Allah Ta'ala gelar Nabi kita sebagai hamba, penuh dengan kekhusyukan, dan rendah diri tadi kepada Tuhan. Berdoalah menyeru Tuhan kamu dalam keadaan kamu tu merendahkan diri, wa khufyatan, dan dalam keadaan khufyah maknanya merendahkan diri, merendahkan suara ataupun dalam keadaan sembunyi-sembunyi, kan? Dalam keadaan itu merendahkan suara pun dia juga khufyatan. Innahu la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak suka orang yang melampaui batas. Doa minta jerit-jerit, kan Tuhan itu maha mendengar. Khufyah. Kemudian wala tufsidu fil ardi, Allah kata janganlah kamu membuat kerosakan di bumi, ba'da islahiha, selepas bumi itu telah diislahkan dia. Bumi itu dah baik dah keadaan dia, kemudian kamu buat kerosakan. Bila dah ada keamanan, kamu buat kerosakan, kan? Pemberontakan ke apa ke. Kemudian Allah kata wad'uhu lagi, Allah kata wad'uhu, dan doalah, mintalah kepadanya, khaufan, dalam keadaan kamu takut. Khauf, takut. Wa tama'an, dan tamak. Tuhan suruh kita tamak. Tamak pada apa? Tamak dalam meminta-minta pada dia. Maksud dia, lepas minta, sekali minta pula, sekali lagi minta pula, kan? Mintalah sama ada kebaikan dunia dan akhirat. Doa yang komplit pada Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah, komplit, wa qina adzabannar. Kan? Dan Nabi SAW pun suruh kita minta doa, minta kebaikan dunia dan akhirat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Doa yang Nabi ajak ni, adik ni kena hafal doa-doa pendek-pendek ni. Kan? Allahumma aslih lana dinana, ya Allah perbaikilah untuk kami agama kami. Mula-mula Allah suruh kita minta perbaikan agama lu, agama yang baik, agama yang betul-betul ikut Nabi SAW, yang mana dia menjadi paksi bagi kehidupan kami. Jadi kehidupan tak beragama ni kehidupan yang rosak, yang sia-sia. Kan? Orang tak ada agama, etis. Dia kata apa? Wa yuhlikuna illa ad-dahr, yang membinasakan kita hanya masa. Hanya masa yang menentukan. Sebab tu ada kalimah-kalimah yang disebut hanya masa yang menentukan. Ini kafir. Kan? Kan? Allah Ta'ala yang menentukan, bukan masa yang menentukan. Ya? Allah yang menciptakan masa. Masa tu adalah makhluk. Ada pun hadis yang kata, kan, Allah larang mencela masa, wa anad dahar, maksudnya aku yang mencipta masa, bukan Allah tu masa. Itu cerita dia. Baik. Jadi dalam keadaan tamak, disuruh kita minta. Aku malu dah nak minta. Malu. Mana boleh ni tu? Kan? Mana boleh? Kita minta. Ya. Timbul rasa tu kan. Sebab kan. Saya ni manusia kan. Nabi kata, tapi walaupun apa nanti tapi walaupun apa saya masih lagi berpegang kepada Allah Ta'ala tu akan beri kita apa sahaja yang kita minta. Betul. Sahaja yang apa saja yang kita minta? Minta. InsyaAllah. Jadi saya akan dapat insyaAllah. Sebabnya ya. Dia tak, Allah betul. tak pernah tak bagi saya. Betul. Apa yang saya minta semua dia bagi. Betul. Kan, contohnya haji ni. Sekarang haji tak nampak, haji minta tak nampak. Tiba-tiba sampai mati je tak nampak. Maka Allah bagi juga. Betul. Maksudnya Allah bagi yang lebih baik daripada apa yang kita minta. Sebab saya tahu Allah akan bagi. Betul. Itu akidah. Itu tauhid. Saya tak nampak. Tapi saya doa. Ya, betul. Dia akan bagi. Insya-Allah, pasti insya-Allah. Allah pasti dia bagi. Baik, kan. Teruskan sikit lagi. Masa pun tinggal 2-3 minit. Tak apa. Kemudian yang tafsiran tentang doa tadi, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, sungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Jadi ayat ni 55 dan 56 daripada surah Al-A'raf ni mengandungi adab-adab dalam dua jenis doa ini. Apa dia? Doa ibadat dan doa masalah, doa permintaan tadi. Yang mana dalam ibadat tu tersirat doa. Dalam ibadat tu kan, ada yang doa masalah ni minta dengan terang-terang tadi. Ya. Sebab tu Allah Taala suruh kita minta dalam keadaan tadarruk dan khufiyah. Khufiyah dalam beribadat, kalau boleh cara sembunyi-sembunyi ke apa kan, kalau orang tak tahu. Gitu. Kemudian doa dalam Al-Quran kadang-kadang dimaksudkan dengan doa dalam Al-Quran tadi, kadang-kadang dimaksudkan dengan doa masalah dan kadang-kadang dimaksudkan dengan doa al-ibadah. Tetapi hakikatnya bila disebut doa dalam Quran ni, dia merangkumi sama ada doa ibadat ataupun doa masalah. Kedua-duanya tidak akan berpisah lah. Maksudnya mutalaziman. Mutalaziman ni maksud sekali, sama ada doa ibadah ataupun doa masalah. Bila kita minta kepada Allah Ta'ala dengan secara zahir, maka dalamnya ada doa ibadah. Bila kita beribadah kepada Allah Ta'ala, maka dalamnya ada doa masalah juga. Itu dia. Tapi huraiannya sangat panjang, ya, insyaAllah kalau kita nak mungkin kita boleh sambung ke depan ke kenaan dengan doa masalah ni. Tapi itulah dia ringkasannya tentang perbezaan antara doa masalah dengan doa al-ibadah. Jadi hidup kita ni penuh dengan doa. Hidup kita penuh dengan doa. Apabila kita beribadah kepada Allah, maka itulah dia doa. Sebab kita beribadah, sebab kita nak minta. Kita minta kepada Allah Ta'ala keselamatan dunia dan akhirat. Jadi itulah dia maknanya. Kan? Mungkin kita baca lagi. Kalau boleh habis muka surat ni, insyaAllah nanti akan datang tentang makna khasyah pula. Dia kata, mereka berdoa dengan berharap sesuatu yang ada di sisinya dan memperoleh pahala disertai rasa cemas terhadap siksaannya.
akibat dari dosa perbuatannya. Kita manusia ni kita sentiasa buat salah, dosa. Tapi yang pentingnya kita boleh ingat, kita boleh istighfar, minta ampun kat Tuhan. Sebab Nabi kata, kalau hampa tak ada dosa, dalam makna hadis, hampa tak ada dosa dah, Tuhan akan matikan hamba. Allah akan matikan kamu semua. Allah akan bawa mai satu kaum pula yang mana mereka ni buat dosa, kemudian mereka minta ampun pada Allah, Allah ampunkan mereka. Bukan Allah nak suruh kita buat dosa. Wah, kalau betul syok Ustaz no. Boleh kita. Pekat buat dosa dah, bukan maksud gitu. Nak cerita kata Allah tadi begitu dia Maha Pengampun. Syarat penting ada tauhid. Ada tauhid, ada akidah maknanya. Walaupun setinggi gunung dia jumpa Tuhan nanti, Allah akan ampunkan dia walaupun Tuhan masuk ke dalam neraka tu. Itu ikut suka Tuhan lah. Pasal apa Tuhan? Kawan tu masuk dalam neraka, dia ni tak masuk neraka pun, terus masuk syurga. Jangan tanya. Tak layak bagi kita tanya benda tu, dan tak boleh kita tanya. Lima wa kaifa. Kenapa dan bagaimana? Tak boleh. Kan? La yus'alu amma yaf'al. Allah tak boleh tanya tentang apa yang dia buat. Kita ni. Macam kita lah dengan kerja kita kan. Tuanku pasal apa tuanku buat macam ni ya? Raja ni tengok kita atas bawah lagi. Kita tanya dia soalan. Ikut suka aku lah. Hang raja ke aku raja? Yalah saya pun raja juga, tapi saya raja kapur. Tak boleh bawa. Ni. Lu siapa? Hendaknya seorang mukmin dalam mengabdi kepada Allah seimbang antara cemas dan berharap. Dan hendaknya pula ia tumbuhkan rasa berharap di dalam berharap di saat sedang dalam ketaatan. Nampak tak? Ni kita nak kena lebih cerita banyak lagi supaya dia melekat kuat dalam diri kita ni kan. Tu. Agar lebih semangat dan bergairah, dan ia ditumbuhkan rasa cemas di saat sedang bermaksiat, agar jera ni tak berani lah bahasa Indonesia ni terhadap maksiat, sehingga selamat daripada siksaan. Sebagian ulama berpendapat hendaknya rasa berharap diperbanyak di saat sakit. Ketika sakit-sakit ni kita kena banyak harap pada Allah. Macam ada sahabat lah, ketika orang main jarah dia kata kan, Maza tarju, apa yang kau harapkan? Dia kata arjullah wa akhafu adabah, aku mengharapkan Allah dan aku takut siksa dia. Kata Nabi SAW, tidak ada yang dalam waktu begini dia dalam diri dia ada sikap ini, melainkan Allah Ta'ala akan amankan dia daripada apa yang dia takut. Allah akan berikan kepada dia apa yang dia harap. Kama qala Nabi SAW. Ada sakit-sakit kan, sakit mana tu, banyak orang sakit dah nampak macam tak ada harapan kan, dia kena banyak berharap harap rahmat Allah dan ditakutkan siksa Allah, maka Allah akan amankan dia daripada rasa takut tadi, dan Allah akan berikan apa yang dia harap tadi. Itu dia. So dia kata apa? Hendaknya rasa harap diperbanyak di saat sakit dan cemas di saat sihat. Masa sihat macam sekarang ni kita kena rasa cemas. Macam mana lah kalau mati, dalam keadaan macam ni mati terkejut ni. Mati terkejut ni agak rugi lah, tak boleh nak mengucap, tak boleh nak apa. Orang hak mati, hak sakit dulu, dia boleh ada persediaan jiwa ke apa kan dia. Jadi kita sekarang ni kita sedang buat persediaan jiwa ni. Persediaan jiwa yang kita tadi mana nak gunakan ketika di saat-saat kita dalam kecemasan, kesakitan ke apa-apa. Kita ingat balik apa yang kita belajar tadi. Dengan taufik daripada Allah Ta'ala, dia akan datang kekuatan jiwa, kesabaran, sabar kan, tidak keluh kesah ke semua, sabar kan. Tunggu masa sampai akhir hayat. Tapi susah lah. Begitu. Tak ramai orang yang mati terkejut kan. Orang kata mati macam tu dah bagus. Mati tak ada mengucap. Mati tak ada mengucap. Dia pun kata tak ada mengucap dah. Dah mati terkejut. Tapi kalau mati sakit demam kan, 3 hari timbul sakit, dia ada maksud dia orang mari bagi semangat kat dia kan, istighfar kan. Allah Ta'ala sakit tu dia cuci dosa kan. Tapi kalau orang mati accident ni, sebagian ulama kalau dia tu orang beriman, insya-Allah ulama kata di antara mati husnul khatimah lah, syahid kecil lah dia kata kan. Macam tu. Macam semalam ada orang mati accident kan. Accident 3 beranak, suami dia meninggal, isteri cedera, orang mabuk juga. Masalah sungguh negara kita ni kan. Dulu tak dengar benda ni. Tak dengar ni. Tapi bila pok-pok ni dia dah buat perangai ni, pok-pok ni kan.
saya Nun Alik ni berbuat perangai, dulu minum dulu tak berani ni. Tak berani dia apa. Tapi dia heran apa semua boleh ada wang, ada kuasa. Kan? Lu siapa? Lu siapa ada wang ada kuasa? Ha. Boleh bayar Ustaz. Dia bayar, dia tak tahu malaikat tu bukan boleh bayar. Nak mai tanya marah buka tu, berapa mau? Berapa K mau angkat? Tak ada. Kan? Lu fikir sendiri. Dia kata fikir adalah keadaan berbaik sangka kepada Allah. Sebaliknya jika sihat, seseorang dalam keadaan sangat kuat dan berharap panjang umur sehingga timbul sikap lupa diri dan sombong. Kan? Di saat keadaan seperti ini perlu ditumbuhkan rasa cemas agar selamat daripada hal tersebut. Cemas, bimbang kan. Begitu. Sebahagian pendapat mengatakan perasaan cemas dan berharap jadi satu. Artinya selalu seimbang, kena ada sama-sama. Kan? Cemas dan harap selalu seimbang dan sama agar pengharapannya tidak menjadikannya merasa aman daripada siksa Allah atau rasa cemasnya membuatnya putus asa daripada rahmatnya. Keduanya tidak baik dan bisa merosak peribadi seseorang jika tidak seimbang. Dia kena ada sama, rasa takut dan rasa harap. Dia bagai ibarat sayap kepada seseorang, sayap burung yang tanpa satu burung tak akan boleh terbang. Dia kena ada rasa takut dan rasa harap tadi, khauf kan, ar-raghbah ni kena ada sekali. Kemudian insya-Allah nanti kita baca berkenaan dengan khasyah. Khasyah ni makna takut jugalah, khusyuk. Khasyah ni khusyuk. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Jadi maknanya tajuk ni sebenarnya kalau kita belajar dalam bab akidah ni kan, dia tajuk ni berulang. Dia berulang-ulang. Kan dia tak akan tinggalkan perkara-perkara yang ada sebut di sini. Tapi pergi pada huraian yang lebih luas lah. Itu. Jadi bila kita start dari yang basic ni, kita dah ada asas. Bila kita baca kitab yang besar-besar ni, maknanya kita dah nampak insya-Allah. Insya-Allah wallahu taala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Haji. Sama.